Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami ingin membuat satu pembentangan video bertajuk Masalah Gejala Sosial pada Kalangan Remaja. Saya Nur Aina Billah binti Muhammad Rizwan. Saya Nurliana binti Kamal. Saya Marsha Mawada binti Suhaimi. Saya Siti Nur Syafiqah binti Ismail. Saya Nabila binti Azman. Pada zaman globalisasi ini, masalah gejala sosial amat diminati oleh kalangan remaja dan banyak menimbulkan kesan buruk kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Selain itu, kepesatan pembangunan ekonomi dan teknologi telah memberi kesan kepada pembangunan sosial dan insania remaja. Sehubungan itu, masa depan remaja akan terjejas kerana generasi akan menjadi pemangkin sebuah negara telah hilang jati diri, identiti dan semangat patriotik. Antara gejala sosial yang sering berlaku di Malaysia seperti kerosakan harta benda awam, menconteng, sumpah mahram, LGBT, penyalahgunaan guna media sosial dan sebagainya. Seterusnya saya akan beri kepada Nurliana untuk memberikan tentang punca. Terima kasih kepada Siti Nur Syafiqah. Sekarang saya akan membentangkan tentang punca-punca gejala sosial dalam kalangan remaja. Pada era globalisasi ini, masalah sosial dalam kalangan remaja merupakan satu fenomena yang merusingkan. Oleh kerana itu, ia mendatangkan kebimbangan kepada banyak pihak, khususnya kepada ibu bapa. Masalah sosial seperti buli, merokok, menagih dadah serta pergaulan bebas sering menjadi bualan hangat masyarakat dan merupakan isu serius yang sering dipaparkan di dada-dada akhbar. Zaman remaja adalah satu peringkat umur di mana remaja ingin mencuba pelbagai benda dalam hidup. Oleh itu, antara punca berlakunya masalah sosial adalah sikap remaja itu sendiri. Sikap remaja yang ingin memberontak dan ingin kebebasan dan tak mahu dikongkong. Mereka lebih suka diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu perkara tanpa nasihat dan dorongan keluarga. Selain itu, remaja juga ingin menghilangkan tekanan yang diberi oleh ibu bapa. Contohnya, ibu bapa menaruh harapan yang tinggi dalam akademik mereka. Untuk melepaskan tekanan ini, mereka cuba menghisap rokok dan mengakibatkan ketagihan. Seterusnya, kurang perhatian daripada keluarga. Pada peringkat ini, remaja sering menghadapi masalah seperti gagal dalam percintaan. Oleh itu, mereka memerlukan sokongan dan pendapat daripada keluarga. Namun kerana kesibukan ibu bapa dengan kerja, mereka telah mengabaikan hak kanak-kanak untuk mendapat perhatian. Wajarnya, ibu bapa harus meluangkan masa bersama anak, sebagai contoh bertanya tentang pelajarannya di sekolah atau melakukan aktiviti riadah seperti berbasikal bersama-sama. Oleh kerana mereka tiada teman untuk bersembang, maka mereka akan mengambil inisiatif mudah dengan membuat aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak sehingga larut malam. Kemudian, pengaruh rakan sebaya. Rakan adalah teman rapat untuk meluahkan perasaan serta mereka adalah teman yang selalu ada di samping mereka. Rakan adalah teman rapat untuk meluahkan perasaan serta mereka adalah teman yang selalu ada di samping jika mereka berada dalam kesusahan. Ini kerana mereka lebih memahami perasaan dan mudah untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Disebabkan itu, jika tersalah pilih rakan, maka mereka akan terpengaruh dengan perkara-perkara negatif seperti pergaulan bebas. Selepas itu, kurang didikan agama dan moral. Ibu bapa sepatutnya mendidik anak-anak dengan ilmu agama yang sempurna dan cukup. Mereka harus diterapkan dengan didikan agama sejak kecil lagi. Ibarat peribahasa, menentu buluh biarlah daripada rebungnya, agar mereka lebih berwaspada dan bijak untuk membuat keputusan. Akhir sekali, pengaruh media masa. Zaman yang menuju arus kemodenan dan teknologi yang berkembang pesat, penggunaan internet adalah tinggi dalam kalangan remaja. Terdapat banyak program yang tidak berfaedah disiarkan. Contohnya, paparan adegan negatif dari filem atau televisyen. Selain itu, terpengaruh dengan budaya barat yang bebas melakukan apa sahaja. Terusnya saya akan menyerahkan kepada Nur Aina Billah untuk meneruskan. Terima kasih Nurliana.
Sekarang saya akan memberitahu tentang kesan masalah gejala sosial ini kepada remaja. Ia mempunyai dua kesan, iaitu kesan kepada individu dan keluarga. Individu, ia terpulang kepada seseorang itu untuk membentuk corak kehidupannya. Jika corak kehidupannya dikelilingi perkara yang baik dan positif, ini akan dipandang mulia. Tetapi jika dia mencorakkan kehidupannya dengan perkara yang negatif dan tidak baik, mereka akan dipandang serong dan dicemuh oleh orang sekeliling. Bagi seorang yang bergelar Muslim, terutamanya remaja, akhlaknya sepatutnya mempunyai akhlak yang baik dan menuju kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Malah sebaliknya, banyak remaja Muslim pada masa kini tidak mengikut Islam yang sebenarnya. Sebaliknya, memalukan agama, bangsa, negara. Tak sangka ia memberikan kesan yang mendalam kepada seorang individu. Seterusnya, keluarga. Keluarga perlulah memainkan peranan yang penting kerana kekeluargaan, kebahagiaan dan keharmonian itu terbentuklah satu masyarakat. Jika runtuh sebuah kekeluargaan tersebut, ia menyebabkan kehilangan kebahagiaan dan keharmonian. Oleh itu, keruntuhan kekeluargaan akan memberikan kesan yang besar ke atas keluarga. Akibat yang tidak mewujudkan keharmonian ialah dari berlakunya penceraian. Ini akan membuatkan masa depan kanak-kanak dan remaja itu terbiar. Kesannya akan berlaku masalah sosial, ketahiran dadah, judi dan budaya lepak. Terima kasih Nur Aina. Saya akan membentangkan cara-cara untuk menangani masalah sosial dalam kalangan remaja. Terdapat beberapa cara untuk menangani gejala sosial dalam kalangan remaja. Salah satunya ialah ibu bapa boleh memainkan peranan penting. Hal ini kerana ibu bapa mempunyai banyak masa lapang untuk berbual bersama anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlu mengambil peluang ini untuk menasihati anak-anak tentang nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dan gejala sosial yang perlu dijauhi oleh anak-anak. Ibu bapa juga perlu meluangkan masa membantu anak-anak menyelesaikan masalah yang dihadapi di rumah ataupun di luar rumah. Di samping itu, masyarakat juga boleh memainkan peranan untuk mengatasi gejala sosial. Anggota masyarakat perlu menunjukkan contoh yang baik, khususnya kepada golongan muda. Jika terdapat golongan muda yang melakukan gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah dan pergaulan bebas, masyarakat setempat hendaklah menegur sikap negatif tersebut. Jika didapati gejala sosial masih juga berlaku, aduan kepada pihak berkuasa perlulah dibuat dengan segera. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh membantu dalam mengatasi masalah gejala sosial ini. Pihak sekolah boleh menegur pelajar-pelajar ketika berada dalam perhimpunan dengan memberikan nasihat yang baik. Guru-guru juga boleh memberikan nasihat secara langsung atau secara tidak langsung tentang keburukan gejala sosial dalam mata pelajaran yang diajar. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum juga dapat menghindari pelajar daripada terjebak dalam gejala sosial. Seterusnya, saya serahkan kepada Nabila binti Azman. Terima kasih kepada Masya. Kesimpulannya, masalah gejala sosial hendaklah dibendung dalam kalangan remaja agar tidak terus menular, seperti pembuangan bayi, mak rempit, pelanturan dan sebagainya. Oleh itu, remaja juga akan berfikir sama ada yang buruk ataupun yang baik untuk diri mereka supaya mereka tidak tergolong dalam orang-orang yang negatif. Seterusnya, keadaan ini membuat remaja akan ke jalan yang salah jika mereka tidak berusaha menjadi yang lebih baik. Masalah ini mestilah diselesaikan agar tidak menjadi kebiasaan dalam kalangan remaja. Selain itu, kerajaan haruslah mengadakan kempen kepada golongan remaja bagi mengatasi masalah ini dan dapat membantu mereka dalam kesedaran tingkah laku menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Pihak-pihak yang terlibat harus berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar dapat menyelesaikan masalah sosial di dalam kalangan remaja. Sekian, terima kasih. Okey kan?